Di sebuah negara Iskandar, terdapat seorang hartawan yang sangat kaya yaitu Ismat Ulam Raja. Dia terlalu sibuk sehingga kesehatannya terjejas dan mempunyai penyakit lemah jantung. Ismat Ulam Raja mempunyai 3 orang anak lelaki, yaitu Abdul Wahab, Abdul Wahid, dan Abdul Wahub. Mereka bertiga mempunyai perniagaan masing-masing dengan Abdul Wahab mempunyai kedai jual burung, Abdul Wahid mempunyai kedai ukir, dan Abdul Wahub mempunyai kedai muzik. Di dalam rumah Ismat Ulam Raja, mereka menyambut ulang tahun kelahirannya ke-71. Para hadirin berdiri beramai-ramai untuk upacara memotong kek. Para hadirin sekalian, sebelum Tuan Ismail menyukai lilin di kek ini, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu untuk selamatkan Tuan Ismail. Apabila Ismat Ulam Raja memotong kek hari jadinya, dia diserang penyakit jantung. Di dalam bilik Ismat Ulam Raja, Abdul Wahab dan Abdul Wahid mula merancang warisan harta-harta yang akan diagihkan kepada siapa. Anak-anak datang, ayahanda. Allahu Akbar. Anak Anda, ayah Anda telah merosakkan majlis malam ini. Ayahanda, kalau ayahanda mati, siapa yang akan mewarisi semua harta? Mengapa Anda bertanya soalan yang tidak sopan di hadapan ayah Anda? Ini bukan soalan Abdul Wahid saja, manakala soalan kami berdua. Cuma Anda seorang yang tidak tahu saja. Anda berdua memang sama. Saya tadi sudah berbakar-bakar mau mewarisi harta-harta ayah Anda. Jangan ingat aku tak tahu. Sudah. Jangan bergaduh lagi. Dengar sini, kalau ayah Anda mati, harta-harta ini ayah Anda akan serahkan kepada Abdul Wahab sebab dia yang paling berdoa. Abdul Wahab mempunyai hak untuk membahagikan harta-harta tersebut. Abdul Wahab mula ketawa terbahak-bahak kerana memuaskan dengan keputusan tersebut dan Ismat Ulam Raja meninggal sebab diserang penyakit jantung. Tuh, ayahanda. 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 Mereka bertiga berkumpul di ruang tamu untuk berbincang apa harta-harta yang akan diwarisi masing-masing. Segala wang tunai ayah Anda yang berada di dalam bank terpulang kepada Abdul Wahid sebanyak 45 juta pound. Wah, banyak tuh. Tanda setuju. Segala kebun-kebun, ladang-ladang, rumah-rumah sewa dan padang lembah kuda akan terpulang kepada kekanda yang semuanya sebanyak 5 juta pound. Akhir sekali, untuk Abdul Wahid akan diserukan rumah yang indah dan bermain ini untuk Anda. Keputusan Anda tidak adil. Baiklah, Anda berdua boleh ambil semua harta-harta ayah Anda. Tapi ingat, mulai hari ini kita bertiga putus saudara. Tuan penasihat iaitu Kasim Patalon datang ke pejabat kedai Syadik Segaraga. Oh, Tuan penasihat Kasim Patalon, sila duduk. Sekarang betul saya kemarin Begini, perniagaan saya semakin lama semakin merosot, hutang bertambah. Tidak lama lagi
Baiklah, sudah. Jangan risau tuan. Istri ular raja, seorang hantaman yang paling kaya, sudah mati. Dan semua hartanya telah diserahkan kepada anak-anaknya, yaitu Abdul Wahab, Abdul Wahid, dan Abdul Wahab. Tuan boleh mengisterikan anak-anak perempuan tuan kepada mereka. Mengistrikan anak-anak perempuan saya kepada mereka. Membawa anda keuntungan yang sangat besar. Dengan apa cara saya boleh untung? Selepas mereka berkahwin, kita boleh buat satu syarat untuk melepas harta-harta mereka, yaitu tidak boleh marah. Kalau marah, harta mereka akan dilepas dan dijual. Oh, ambonya syarat ini bagus oh. Kalau syarat ini berjaya, tuan akan terima 20% daripada harta-harta yang dirampas. Syadik segeraga pulang ke rumah untuk berpakat dengan anak-anaknya. Setiba di rumah, Syadik segeraga memanggil anak-anaknya untuk berkumpul di ruang tamu. Hamidah, Rafidah, Rashidah, esok kamu pergi ke kedai Abdul Wahab, kamu pergi ke kedai Abdul Wahid, dan kamu pergi ke kedai Abdul Wahab. Guna kecantikan kalian untuk memikat hati mereka sehingga tertawa. Anak anda tak maulah ayah anda sebab anak anda benci pada Abdul Wahab. Ini perintah daripada ayah anda. Hamidah, anak sulung dari 3 anak perempuan Syadik segeraga, datang ke kedai burung Abdul Wahab untuk melaksanakan rancangan Syadik segeraga. Burung mana pula yang bersiul? Oh, Hamidah segeraga. Silakan masuk, Agenda. Kekanda datang sini untuk menjemput Kanda menjadi suami Kekanda. Baiklah, esok Kekanda akan berjumpa dengan Syadik segeraga untuk membincang hal tersebut. Rafidah, anak kedua dari 3 anak perempuan Syadik segeraga, datang ke kedai ukir Abdul Wahid untuk melaksanakan rancangan Syadik segeraga. Kanda Abdul Wahid. Kanda Abdul Wahid. Oh, Adinda Rafidah segeraga. Sila duduk. Abdul Wahid berpaling ke arah pekerjanya. Ambil duit ini, minum kopi dan jangan datang sebelum saya panggil. Terima kasih Tuan Abdul Wahid. Manisku, Rafidah segeraga. Lama kita tidak berjumpa. Kanda datang sini untuk menjadi Kanda menjadi suami Kekanda. Baiklah, esok Kekanda akan berjumpa dengan Syadik segeraga untuk berbincang hal tersebut. Asida, anak bongsu dari 3 anak perempuan Syadik segeraga, datang ke kedai muzik Abdul Wahab untuk melaksanakan rancangan Syadik segeraga. Oi, di sana. Amboi, centengnya basah. Mau beli apa? Kanda datang sini untuk menjemput Kanda menjadi suami Kekanda. Maafkan Kekanda, Kekanda memang tidak berminat dengan kamu. Kemudian datang tetamu bernama Sabrina. Abdul Wahab. Hai Sabrina, selamat. Silakan. Abdul Wahab berbual dengan Sabrina dan mengabaikan Asida. Abdul Wahab dan Abdul Wahid datang ke pejabat Syadik segeraga untuk berbincang hal perkahwinan dengan anak-anak perempuannya iaitu Hamidah dan Rafidah. Assalamualaikum. 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 Sila duduk. Mana Abdul Wahab? Oh, ini sudah putus hubungan pertalian saudaranya dengan kami. Dia sudah jatuh miskin dan hartanya semua dijoli. Apakah Abdul Wahab atau Abdul Wahid datang hari ini? Tuan hamba, kami berdua ingin mengisterikan anak-anak perempuan tuan hamba yaitu Hamidah dan Rafidah. Memang boleh, tetapi ada satu syarat. Syarat apa? Syaratnya ialah Tuan hamba boleh kawin dengan anak hamba, tapi Tuan hamba tidak boleh marah.
kalau tuan hamba marah, semua harta akan dirampas dan tuan hamba akan dijual. Setuju? Bagi hamba tempo masa 5 minit. Silakan. Abdul Wahab dan Abdul Wahid bangun dan keluar dari pejabat untuk berbincang tentang perkara ini. Selepas mereka berbincang, mereka berdua balik ke pejabat Sadik Segeraga. Hamba setuju. Hamba setuju. Bagus. Kalau saudara bersetuju, turunkan tanda tangan di perjanjian ini. Bagus. Majlis perkahwinan Abdul Wahab dengan Hamidah dan Abdul Wahid dengan Rafidah telah dijalankan. Selepas majlis perkahwinan mereka selesai, Sadik Segeraga pun mulai menjalankan rancangannya untuk membuatkan Abdul Wahab dan Abdul Wahid menjadi marah. Abdul Wahab dan Abdul Wahid pulang ke rumah Sadik Segeraga. Selamat balik, Ananda. Silakan duduk. Terima kasih Ayahanda. Silakan Anida bersama-sama. Tak boleh, Kanda. Dalam rumah ini ada undang-undang. Kalau suami makan, istri mesti menjadi pelanggan. Tak boleh makan dulu. Sebelum makan, mesti ambil bau makanan. Anak-anak tak boleh makan. Apa hal tak bagi makan? Sebab ini undang-undang mah, anak-anak tak dimarahkan. Oh, tidaklah. Keluar saja. Abdul Wahab dan Abdul Wahid mahu balik bilik tidur. Sudah lewat Abdul Wahid. Mari balik tidur. Mana mau pergi hamba mendapat berita bahwa hamba yang di dalam tidur di dalam bilik. Mereka perbuatan kamu ini semua supaya kami boleh marah dan kamu boleh menjual. Siapa? Ini adalah satu undang-undang. Undang-undang siapa? Undang-undang Tuan Sadik Segeraga. Sadik Segeraga? Ini boleh mendatangkan marah. Sabar, Kanda. Sabar. Hamidah keluar dari biliknya tengok apa yang berlaku. Berdasarkan Abdul Wahab dan Abdul Wahid, barang siapa yang menikah dengan tinggal berdua tidak dibenarkan tidur di dalam bilik. Kalau tidak tidur dalam bilik, Kanda mau tidur di mana? Tidur di kandang kuda. Berapa lama? 1 bulan atau 1 tahun? Untuk selama-lamanya akan. Hei, dengar sini. Kami ini suami kau. Apa yang bising-bising? Ayahanda, undang-undang ini memang tak patut sama sekali tahu. Jadi, anak-anak berdua marah. Ya, memang anak marah. Oleh sebab kamu dua orang marah, anak-anak akan dijual dan harta anak-anak akan dirampas. Abdul Wahab dan Abdul Wahid dijual kepada seorang saudagar unta dari Kairo, Husin Lempoyang. Abdul Wahab bermimpi bertemu dengan ayahnya, Ismet Ulam Raja. Anda perlu menyelamatkan abang-abang dengan syarat memberistikan kasidah. Pada keesokan harinya, anak Anda perlu menemui Sulaiman Akenda, iaitu penguam yang menguruskan seluruh harta keluarga. Abdul Wahab pergi ke pejabat Sulaiman Akhlaken untuk menemui seseorang yang bernama Sulaiman Akhlaken seperti yang dinasihati dalam mimpi semalam. Sebelum Ismail Ura Raja meninggal dunia, dia telah meninggalkan
sebahagian besar dari hartanya kepada Tuan yang berada di luar negara sebanyak 150 juta pounds. Bolehkah Tuan bagi dokumen tersebut? Boleh, ini dokumen. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tuan. Sama-sama Tuan. Abdul Wahab menemui Sadiq Segaraga. Assalamualaikum Tuan Sadiq Segaraga. Oh, Waalaikumsalam Abdul Wahab. Terima kasih. Abdul Wahab datang hari ini? Saya ingin memberikan anak-anak perempuan Tuan hamba yaitu Kasida. Hehehe, jangan marah Tuan. Hamba bukan tidak mau peristrikan anak hamba kepada kamu. Tapi kedudukan kami tidak setaraf sekarang. Sekarang saya lebih gaya dari Abdul Wahid dan lebih gaya dari Abdul Wahab. Kalau Tuan kurang percaya, ini buktinya. Memang boleh, tetapi hamba ada satu syarat. Syaratnya ialah Tuan boleh kawin dengan anak hamba, tapi Tuan tak boleh marah. Kalau Tuan marah, segala harta Tuan akan dirampas dan Tuan akan dijual. Boleh, tapi saya juga ada satu syarat. Syaratnya kalau saya berkahwin dengan Kasida, Tuan hamba tidak boleh marah. Segala harta Tuan hamba akan dirampas dan Tuan hamba akan dijual jika Tuan hamba marah juga. Abdul Wahab menyerahkan surat kepada Sadiq Segaraga. Beri ayatan 5 minit. Silakan. Sadiq Segaraga meneliti bersama Kasim Patalong yang berada di sebelahnya untuk berbincang dengan syarat yang ditetapkan oleh Abdul Wahab. Boleh, ayah anda bersetuju. Bagus. Kalau setuju, mari kita sama-sama sign surat perjanjian kita. Majlis perkahwinan antara Abdul Wahab dan Kasida dijalankan. Pada keesokan harinya, apabila Abdul Wahab balik dari kerja, situasi di dalam rumah Sadiq Segaraga. Selamat pulang Anda, sila duduk. Terima kasih Anda. Tak boleh makan dulu. Sebelum makan, Anda perlu menanggung bau makanan dulu. Baiklah Anda, ini undang-undang yang bagus karena sangat ekonomi. Karena anak-anak pun dalam berarti. Anak-anak nak masuk dalam berehat. Selamat. Kata, menurut undang di dalam rumah ini, suami tak boleh tidur bersama-sama isteri. Suami mesti tidur dalam kandang kuda. Baiklah, tak ada masalah. Abdul Wahab tidur di kandang kuda. Abdul Wahab membawa teman wanitanya balik ke rumah Sadiq Segaraga. Mereka menari di ruang tamu dan membesarkan suara lagu sampai mengganggu keluarga Sadiq Segaraga. Anda marah? Tidak, Anda tapi sampai pagi esok. Abdul Wahab suruh orang awam masuk pejabat Sadiq Segaraga mengambil apa-apa benda yang berminat sahaja. Saudara sekalian, Tuan Sadiq Segaraga hari ini telah memberi zakat. Apa-apa benda yang saudara berminat dalam pejabat boleh ambil.
Abdul, abang kamu buat. Ayah berapa? Tidaklah, ambil saja. Abdul Wahab jemput orang awam masuk rumah Sadiq Segaraga mengambil apa-apa benda yang berminat sahaja. Hari ini saya ingin memberi cakap sesiapa yang suka benda dalam rumah ini boleh ambil balik. Abdul, apa yang kamu buat? Rumah saya bukan rumah kamu. Oleh sebab ayah marah, anak akan tinggal di seluruhnya. Alamak. Abdul Wahab menjejaki keberadaan Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Dia akhirnya menemui Hussein Lempoyang, seorang saudagar unta, iaitu orang yang telah membeli kedua-dua abangnya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Tuan. Silakan masuk. Saya dengan tuan mengenai tukar biji. Boleh saya membeli mereka dengan 4,000 pounds? Amboi, saya setuju. Terima kasih tuan. Abdul Wahab menjejaki keberadaan Sadiq Segaraga dan anak-anak perempuannya di pasar. Assalamualaikum tuan, mau beli apa? Waalaikumsalam tuan, saya mau membeli mereka. Oh, dua ini sangat bagus dan cantik. Seorang 2,500 pound saja. Yang tuan berapa tu? Ini lebih murah. Ini 500 pound saja. 500 pounds. Tuan yang bagus, terletak rendah. 5 pounds boleh? Boleh, memang boleh. Terima kasih tuan. Semua orang sudah dibawa balik oleh Abdul Wahab ke rumahnya. Hamidah, kembali ke rumah saya. Saya ingin berbaik semula dengan kalian. Maafkan saya, Abdul. Maafkan saya untuk mayat kamu tidak akan lama lagi. Terima kasih, Abdul Wahab. Kamu sangat bijak. Sekarang kita bahagi harta-harta ayah secara adil. Kita hidup bersama dengan aman. Terima kasih, Abdul Wahab. Terima kasih, Abdul Wahab. Kita akan hidup dengan baik mulai sekarang.